Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Assalamualaikum, selamat siang menjelang petang. Selamat siang Radi, saya Nurbaya Hassan. Dan saya Radita Arman Muhammad. Hari ini 23 Jun 2015, hari Selasa. Hari ini kita menyambut Ramadan yang ke-6 dan sekarang ini tepat jam 2.21 petang. Radi, apa khabar hari ini? Alhamdulillah, saya sihat. Ya, dan kita dah menjalani puasa untuk hari yang ke-6. Dan cuaca hari ini amat baik seperti mana yang saya sampaikan semalam mengenai cuaca kita hari ini. Hari ini sepanjang hari kita akan mengalami cuaca yang baik. Alhamdulillah, untuk kita menjalani ibadah puasa kita setakat ini tiada yang terganggu. Info hari ini yang untuk saya kongsikan kepada para pendengar Durian Nusantara adalah mengenai kebaikan madu buat kesihatan. Selain daripada menjadi pemanis makanan, madu juga turut dikenali dengan khasiat semula jadinya. Tetapi tahukah anda kebaikannya untuk kesihatan tubuh badan? Kehebatan madu dalam mengekalkan kecantikan kulit secara menyeluruh dan memastikan kesihatan yang baik pada tubuh sebenarnya menjadikan ia sebagai penyembuh yang baik. Kami di Durian Nusantara ingin berkongsi kebaikan madu untuk para pendengar amalkan dan sertakan dalam menu pemakanan ataupun minuman setiap hari. Antara kebaikan madu buat kesihatan adalah melegakan batuk. Pemanis semula jadi ini terbukti berkesan dalam melegakan batuk kerana ia mengandungi dos dextromethorphan dan ia bertindak sebagai penyembuh kegatalan dan keradangan yang menyebabkan batuk. Boleh ambil 2 sudu teh sebelum tidur pada waktu malam untuk memastikan tidur anda sentiasa lena dan tidak terganggu akibat batuk. Selain itu, madu juga kita boleh perah dengan lemon ataupun limau kasturi dan terus makan untuk melegakan batuk. Ini jadi yang madu dicampur dengan limau kasturi ataupun lemon. Ini remedy orang-orang Arab ataupun orang-orang India selalunya dan kebanyakan ada juga yang mencampurkan dengan buah pelaga untuk melegakan tekak. Selain itu, kebaikan madu adalah mengawal kolesterol tubuh. Kajian di Dubai menjumpai pengambilan madu dengan 250 ml air setiap hari selama 15 hari lebih berkesan dalam merendahkan kadar kolesterol berbanding mereka yang mengambil glukos. Yang ketiga, kebaikan madu adalah untuk melembabkan kulit. Madu bertindak sebagai pelembab semula jadi kerana molekul gulanya memastikan kadar air pada kulit sentiasa cukup. Ia boleh membantu menghilangkan jerawat. Boleh campurkan madu bersama buah palet dan sapukan di atas jerawat. Biarkan selama 20 minit dan cuci sehingga bersih selepas itu. Dan yang terakhir, madu dapat menyembuhkan kesan terbakar. Madu boleh menyembuhkan kesan terbakar lebih cepat daripada ubat-ubatan yang lain. Ini adalah remedy tradisional yang banyak digunakan bukan sahaja oleh orang-orang Arab, orang-orang Melayu dan orang-orang orang-orang India. Kebaikan madu ni telah menular. Ya, betul. Jadi saya memang kebanyakan minuman kita pun sekarang ini dicadangkan, dinasihatkan untuk jadikan madu sebagai pengganti gula. Ya. Sebelum kita masuk ke berita antarabangsa,
berita antarabangsa untuk hari ini 23 Jun 2015 hari Selasa dan sekarang ini tepat jam 2.26 petang. Berita antarabangsa yang ingin saya sampaikan adalah mengenai penduduk Islam Arktik berpuasa ikut waktu Mekah. Penduduk Islam yang tinggal di lingkaran Kutub Arktik menemui kaedah untuk berpuasa sepanjang Ramadan ini setelah matahari di wilayah berkenaan terbit sepanjang hari selama 24 jam. Takrif berpuasa mengikut Islam adalah menahan diri daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenam matahari berserta niat. Tetapi oleh kerana di lingkaran Kutub Arktik mengalami waktu siang sepanjang 24 jam, di mana matahari tidak terbenam di Tromsø, dan umat Islam di bandar itu telah mencari alternatif bagi menentukan waktu berbuka puasa. Oleh itu, fatwa telah menyatakan bahawa mereka boleh mengikut waktu berpuasa negara Islam terdekat iaitu Mekah. Mengikut waktu berpuasa Mekah telah membolehkan mereka menjalani ibadah sembahyang dan berpuasa agak seimbang. Norway, Sweden dan Finland merupakan antara negara yang mengalami siang sepanjang tempoh 24 jam pada Ramadan kali ini, di mana fenomena yang dilapor berlaku setiap akhir Mei hingga penghujung Julai. Tromsø dihuni kira-kira 1,000 penduduk Islam yang kebanyakannya pendatang dari Somalia, Pakistan dan Iraq. Kali terakhir penduduk Tromsø mengalami fenomena siang berpanjangan iaitu sepanjang 24 jam adalah sekitar tahun 1980-an. Akhirnya mereka telah menemui kaedah ataupun metod untuk menjalani ibadah puasa dan boleh ibadah solat mereka dengan seimbang dengan mengikuti waktu negara Islam yang terdekat iaitu Mekah. Dan saya rasa satu penyelesaian bagi mereka kerana bagi saya setiap apa ada jalan penyelesaiannya. Kerana Islam itu mudah dan tidak membebankan. Saya dapat info dari seorang sahabat saya yang sekarang berada di Sweden. Mereka di sana berpuasa selama 20 jam. Kerana waktu malam di Sweden sekarang cuma 4 jam. Ya, betul. Tapi saya sekarang sudah tahun ke-5 dia di sana. Kata sahabat saya sebenarnya ada kelebihan dan kekurangan. Sebab kalau dulu dia tinggal di Indonesia. Di Indonesia biasanya berbuka puasa tu sekitar jam 6. Terhitung cepat. Bila dia tinggal di Sweden berpuasa dalam waktu 20 jam, dia kata ni satu hal yang baru. Pertama kali dia berasa sukar, tapi dengan keadaan cuaca yang tidak terlalu panas dan tak terlalu sejuk, untuk melalui 20 jam puasa tu tidak sukar. Dan yang lebih menarik, kata sahabat saya, kita beruntung yang berada di daerah utara Sweden atau yang berhampiran dengan kawasan Arktik, kerana malamnya cuma 4 jam. Jadi persen dia orang ni nak dapat malam Lailatul Qadar tu lebih tinggi. Betul tak? Logik tak? Logik juga. Sebab kita di Asia waktu malam dia panjang. Seperempat malam dia tu kita tak boleh nak target. Nak target kan. Kalau dia orang malam dia cuma 4 jam. Walaupun dia orang sahur, dia dalam waktu yang sama adalah waktu berpuasa dalam malam Lailatul Qadar tadi. Menarik, sangat menarik. Kita berhenti rehat sebelum kita masuk ke berita hal ehwal politik dan hal ehwal semasa. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Selamat petang, bersama saya kembali, saya Nurbaya Hassan dan saya Raitan Muhammad. Hari ini 23 Jun 2015, hari Selasa, dan sekarang ini tepat jam 2.35 petang. Sebelum kita ke berita politik dan hal ehwal semasa sekitar Nusantara kita, saya ingin berkongsi mengenai berita terkini mengenai gegaran sekuat
3.5 pada skala Richter telah melanda daerah sekitar Ranau pada pukul 10.54 pagi tadi. Gegaran itu telah menyebabkan bumbung pusat sumber sekolah menengah kebangsaan Ranau telah runtuh dan memaksa warga sekolah itu berkumpul di kawasan lapang sebagai langkah keselamatan. Pihak bomba dan penyelamat daerah Ranau kini berada di kawasan sekolah itu bagi meninjau kesan gegaran berkenaan. Sementara itu, Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Jamie Alip akan ke sekolah itu bagi mendapatkan laporan terkini status keselamatan sekolah. Masih lagi berlaku gegaran, masih lagi ada gegaran-gegaran susulan dan masih lagi terasa sehingga menyebabkan bumbung sekolah. Saya bermohon kepada para pendengar Durian Nusantara kita yang berada di Sabah agar berhati-hati. Seperti yang kita tahu di media di Sabah sekarang giat mempromosikan iklan bagaimana cara untuk menyelamatkan diri ketika bencana gempa. Saya harap para penduduk di daerah Ranau, Kota Kinabalu boleh mengikuti langkah-langkah keselamatan itu agar perkara-perkara yang tidak diingini boleh dielakkan. Selain itu, saya ingin memberitahu ingin sampaikan mengenai gangguan bekalan air di beberapa kawasan di PJ yang akan berlaku pada malam ini dan 30 Jun beberapa kawasan di Seksyen 14 dan 22 Petaling Jaya akan mengalami gangguan bekalan air berkaitan kerja menaik taraf sistem bekalan air pada malam ini. Syarikat Bekalan Air Selangor ataupun Syabas dalam satu kenyataan berkata gangguan akan berlaku dari pukul 9 malam hingga pukul 3 pagi pada hari Rabu. Pengguna boleh memuat turun aplikasi sistem My Syabas atau melayari laman sesawang Syabas iaitu www.syabas.com.my untuk maklumat berhubung kerja-kerja berjadual ini. Itu yang saya ingin kongsikan. Kita masuk berita Nusantara, Radi. Terima kasih bersama saya Nurbaya Hassan dan Radi pada hari ini 23 Jun 2015 hari Selasa dan sekarang ini tepat jam 2.38 petang. Saya ingin berkongsi berita daripada Yogyakarta, Indonesia mengenai pengurusan Taman Negara Gunung Merapi bakal membina satu lokasi untuk memudahkan pendaki merakam gambar selfie dengan selamat di gunung berkenaan. Pengarah Taman Negara itu, Suwinyo berkata cadangan membina lokasi berkenaan dibuat selepas seorang pendaki maut ketika cuba merakam gambar selfie di kawah gunung itu pada bulan lalu. Eri Yunanto maut selepas terjatuh ke dalam kawah gunung ketika memanjat tebing untuk merakam gambar selfie. Kemalangan itu menyebabkan pihak pengurusan Taman Negara Gunung Merapi mengambil keputusan menyediakan lokasi mengambil gambar yang lebih selamat. Lokasi mengambil gambar itu akan dibina kira-kira 1 km daripada puncak gunung. Lokasi itu nanti akan memberi peluang kepada pendaki untuk merakamkan gambar pemandangan menarik di gunung berkenaan. Lokasi itu juga akan mengurangkan jumlah pendaki yang cuba merakamkan gambar selfie di kawasan ataupun lokasi bahaya gunung tersebut. Nak mengambil gambar pun harus hati-hati lah. Sebab kejadian ni memang satu hal yang viral di Indonesia beberapa bulan kemarin. Saya dapat info dari sahabat-sahabat saya. Amat tragis sebab dia adalah seorang mahasiswa dan pada waktu itu mungkin terlalu overexcited untuk apabila sudah sampai di puncak. Dia nak tangkap gambar selfie dan secara tak sengaja tergelincir dan jatuh ke dalam kawah gunung berapi tadi. Perkara-perkara itu bagi saya, walaupun sesebuah kawasan pelancongan itu ada ciri-ciri keselamatan, tetapi kita diri sendiri harus mengambil langkah hati-hati kita sendiri kerana malang tidak berbau. Saya selalu ingatkan diri saya, malang tidak berbau walaupun
sesebuah tempat itu ada ciri keselamatan yang bagus ataupun tinggi, tapi kita tak tahu kan. Okey, lagi berita mengenai berita daripada Indonesia mengenai Jokowi. Presiden Indonesia Joko Widodo ataupun Jokowi bakal memecat beberapa menteri dan pegawai kanan kerajaan kerana gagal mencapai prestasi yang ditetapkan. Ini kata Setiausaha Kabinet Andy Wijayanto semalam. Jokowi yang kecewa dengan ekonomi negara itu dan keputusan kerajaan yang gagal dilaksanakan membayangkan untuk menilai semula barisan kabinetnya. Sekiranya keputusan itu diambil, Jokowi bakal merombak semula kabinet walaupun baru setahun berkuasa. Jokowi sudah menegaskan sekiranya kehendaknya dalam pentadbiran tidak dilaksanakan secara serius, beliau tidak teragak-agak untuk menggantikan pegawai yang terbabit. Go Jokowi. Saya setuju dengan tindakan Jokowi sebab Indonesia harus ada pemerintah yang tegas. Saya rasa bukan saja di Indonesia, kita di Malaysia sendiri harus melaksanakan tindakan sedemikian kerana kadang-kadang pak menteri kita ni kadang-kadang bila nak memberi komen terhadap sesuatu isu, mereka tidak berfikir panjang dan mereka sendiri tidak menilai jabatan mereka, duk sibuk jabatan orang lain, duk sibuk isu yang lain, duk sibuk untuk kipas orang lain ataupun untuk menyokong orang lain, tetapi jabatan mereka sendiri mereka tidak jaga dengan baik. Jadi pengurusan jabatan mereka sendiri itu tunggang langgang. Saya rasa bukan kita di Malaysia harus mencontohi Jokowi. Ya, betul. Dan ini satu tindakan yang tegas daripada seorang presiden, tapi saya rasa tindakan ni perlu di Indonesia sebab di Indonesia menteri-menteri itu terlalu banyak yang menggunakan dana kerajaan untuk kepentingan peribadi. Ya, betul. Yang tidak jelas. Seperti kita tahu, Indonesia adalah negara sebenarnya kaya dengan hasil bumi, tapi mereka terlihat terlihat apa ya tadi? Terlihat kontras dengan mereka punya hasil bumi yang banyak, tapi mereka tidak maju seperti Malaysia. Ke mana hasil wang tu? Oh, maksud Radi, mereka ada hasil bumi yang banyak, tetapi bila kita lihat dengan keadaan penduduk mereka di Indonesia yang sangat yang tidak tentu arah, kadar kemiskinan, pengangguran yang tinggi, dan sebagainya, tahap kehidupan mereka, kemiskinan mereka tidak sama, tidak seimbang dengan hasil bumi yang mereka ada. Saya faham. Memang itu yang saya rasa masalah-masalah yang dihadapi oleh presiden yang terdahulu, presiden-presiden Indonesia yang terdahulu, kerana mereka telah duit rakyat mereka masuk poket mereka sendiri. Ya, kebanyakan mentality di Indonesia begitu. Dan mereka juga suka rasuah itu. Budaya rasuah itu sangat tinggi, sangat sudah biasa di Indonesia. Dan bila Jokowi menjadi presiden, saya rasa satu langkah yang drastik, walaupun drastik buat rakyat Indonesia, tetapi satu pembaharuan, satu langkah drastik yang menuju ke arah kebaikan. Dan seperkara lagi, Jokowi dia orang muda. Okay. Lagi mengenai Jokowi, kata beliau, jika ada masalah SMS saya. Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi pada hari Ahad lalu telah memberikan nombor telefon bimbitnya bagi memudahkan rakyat membuat aduan sekiranya mereka tidak menerima layanan baik oleh agensi-agensi kerajaan di bawah pemerintahan Jokowi. Sekiranya rakyat Indonesia menerima layanan yang kurang baik, boleh laporkan kepada Jokowi ataupun laporkan kepada Gubernur atau Menteri. Tetapi kalau tiada sebarang tindakan yang boleh membantu, boleh beritahu Jokowi sendiri. Kata Jokowi lagi, ini nombor telefon saya.
081226000960. Sekiranya ada sebarang masalah, sila hantar khidmat pesanan ringkas ataupun SMS sahaja. Jokowi mendedahkan nombor telefonnya itu ketika mengedarkan kad pintar kepada golongan miskin dan kurang berkemampuan di Jakarta. Dalam majlis itu, beliau meminta orang ramai membuat aduan sekiranya tidak berpuas hati dengan layanan agensi kerajaan seperti di bahagian kesihatan, pendidikan atau agensi-agensi yang lain. Jokowi yang menyambut ulang tahun kelahirannya yang ke-54 pada hari Ahad memuat naik satu pesanan di akaun Twitter @Jokowi yang sudah lama tidak aktif. Dalam pesanan itu, beliau meminta rakyat Indonesia memberi pandangan atau maklum balas sekiranya ada perkara yang kurang diberi perhatian oleh kerajaan. Jokowi memang cukup lama tidak aktif di Twitter, tetapi di bulan suci Ramadan ini beliau telah mendapat inspirasi untuk aktif kembali. Selain menyampaikan maklumat kegiatan dan cadangan, beliau juga mahu mendapatkan pelbagai persoalan daripada rakyat yang mungkin hilang daripada perhatian beliau dan perhatian kerajaan. Sungguh bagus. Jadi saya dah boleh SMS Jokowi selepas ni. Saya pun nak save nombor Jokowi. Dan saya boleh tanyakan khabar. Saya antara peminat dia. Tapi yang bagus daripada tindakan Jokowi ni ialah tiada orang tengah. Jadi telus. Yang menarik dia yang saya baca tentang Twitter. Sebab dari apa yang ditulis di sini, jelas bahawa yang yang apa? Menggunakan Twitter tu sendiri adalah Pak Jokowi, bukan dari dia punya kaki tangan atau sekretaris yang menguruskan, seperti yang kita tahulah di Perdana Menteri atau mana-mana pun setiausahanya yang menguruskan. Jadi belum tentu kata-kata yang tulis di Twitter tersebut adalah dari menteri tadi. Betul. Kalau ini sudah jelas, kalau tak aktif, memang dia sibuk, memang Pak Jokowi sibuk dan tak dapat nak aktif Twitter. Dan sekarang yang menarik, dia sendiri yang menggunakan Twitter tu, bukan tak ada orang tengah. Dia memang bagi saya dia idola orang muda, idola belia Indonesia. Dia boleh dijadikan, dan bagi saya para belia di Indonesia harus menjadikan Jokowi sebagai seorang idola. Dia sangat tegas. Saya ada terbaca ketika baru-baru pemerintahan beliau bahawa apabila beliau ingin mengembalikan dan meneruskan hukuman bunuh ataupun hukuman mati kepada pengedar-pengedar dadah. Kerana saya ada baca kenyataannya bahawa ini negara saya, kerana belia saya telah lama sakit, telah lama terpesong kerana dadah ini, dan sekarang ini saya harus melakukan sesuatu untuk belia-belia saya belia-belia saya lebih bermaruah. Jadi ini negara saya boleh lakukan apa yang saya rasakan benar. Itu bagi saya itu satu tindakan yang tegas, dan hukum bunuh, sebab hukum bunuh ini sesuatu tak semua negara nak aplikasikan hukuman ini, kerana kita ada hak asasi kemanusiaan, diberi peluang sekali lagi, peluang kedua dan sebagainya, kan. Tapi berbicara tentang hukuman mati tadi, saya pernah bukan berdebat tapi cuma pendapat. Sahabat saya cakap hukuman mati kat Malaysia kejam lah. Sebab dia gantung. Tapi mungkin saya dah terbiasa dengan hukuman mati dengan begitu, yang hukuman gantung. Tapi saya apa maksud awak dah terbiasa tu, Radhi? Maksudnya kita macam dah terbiasa bahawa hukuman mati tu gantung. Bila selain daripada hukuman gantung, benda tu ekstrim. Bila saya tengok macam Indonesia, dia cakap hukuman mati dia tembak tau. Tembak mati. Macam ekstrimnya. Jadi sudut pandang kita orang jadi lain tau. Yalah, sudut pandang masing-masing, kan. Dia cakap gantung lagi kejam, sebab orang tu nak kena bertahan dulu berapa saat sebelum mati. Tapi saya rasa benda tu tak salah pun, tapi saya rasa kena tembak lagi kejam, sebab sebenarnya kalau saintifiknya,
kedua-duanya sama sahaja. Betul. Dia hukuman gantung dan hukuman bunuh sama saja. Dia ada sela masa untuk seseorang manusia tu bila dihukum bunuh, ditembak bunuh dan digantung. Dia ada sela masa untuk mengakhirkan riwayatnya. Pasti memang ada. Itu sebab saya ada terbaca juga mengenai hukuman ini kerana ada aktivis persatuan yang membela, bukan membela, maksudnya tidak mahu di mana-mana negara mengadakan hukuman bunuh. Mereka lebih atas dasar perikemanusiaan. Tapi kenapa tindakan Jokowi membanteras narkoba di Indonesia? Sebab salah satunya Indonesia beberapa tahun kebelakangan ni menjadi pusat transit narkoba terbesar di dunia. Ya, betul. Betul, sebab dari pelbagai negara. Ya. Yang menarik lagi, semua peredaran narkoba transit dia dekat Indonesia. Sebab apa? Saya pernah baca satu artikel di Indonesia. Seorang pengedar besar narkoba, dia cakap, kami memang suka bawa narkoba masuk ke Indonesia sebab permintaan dekat Indonesia terlalu tinggi. Sangat tinggi. Tinggi. Jadi itu yang Jokowi tidak mahu beliau terlibat lagi dengan narkoba ataupun narkotik kerana mahu menjadikan beliau lebih bermaruah, lebih bersih daripada yang sebelumnya. Balik kepada tajuk awal kita tadi bahawa ada masalah SMS saya. Menurut saya bukan sahaja Jokowi yang harus buat macam ni. Kita di negara kita Malaysia, pemimpin kita di Malaysia, walaupun bukan Perdana Menteri, mungkin YB atau menteri besar boleh mulakan cara macam ni. Jadi keadaan lebih telus. Betul. Jadi kita berhubungan langsung dengan pemerintah tadi. Kita berhenti rehat sebelum kita masuk ke berita politik dan hal ehwal semasa yang seterusnya. Bersama kami lagi, saya Nurbaya Hassan dan saya Radita Arman Muhammad. Hari ini 23 Jun 2015, hari Selasa, dan sekarang ini tepat jam 3:03 petang. Tadi kita bercerita, kita sampaikan berita mengenai Indonesia, di mana Taman Negara Gunung Merapi ingin sediakan satu lokasi khas untuk para pendakinya berselfie setelah sampai puncak gunung. Kemudian Presiden Indonesia Joko Widodo ataupun Jokowi ingin memecat menteri-menterinya yang tidak mencapai KPI, tidak mencapai prestasi yang diinginkan. Kemudian Jokowi sendiri memberi nombor telefonnya kepada telefon bimbitnya kepada rakyat jelatanya agar boleh berhubung dengan dia secara terus jika ingin mengadu, berkongsi masalah-masalah yang rakyatnya hadapi ataupun agensi-agensi kerajaan ini yang terlepas pandang, ataupun membuat sebarang komplain terus kepada Jokowi jika agensi-agensi kerajaannya tidak mengambil tindakan secara telus ataupun secara segera, dengan kadar yang segera terhadap masalah-masalah yang telah diadukan. Itu tindakan yang bagus, kan? Okey, sekarang ini mengenai Singapura. Terkejut, cadangan Malaysia tamatkan terminal keretapi laju KL Singapura di JB. Kita telah mendengar bahawa terminal keretapi laju KL ataupun keretapi laju KL Singapura akan diadakan supaya senang untuk, seperti mana KL ke Ipoh ada kereta api laju. Sekarang ini insya-Allah selepas hari raya nanti akan ada kereta api laju daripada KL ke Butterworth.
So sekarang ini pelan untuk kereta api laju KL ke Singapura telah dijalankan beberapa tahun lepas, tetapi Kementerian Pengangkutan Singapura ataupun MOTS pada Jumaat lalu menyatakan bahawa pihaknya terkejut dengan kenyataan Suruhanjaya Pengangkutan Darat ataupun SPAD tentang cadangan mahu menamatkan terminal kereta api berkelajuan tinggi di Kompleks Kastam, Immigration dan Kuarantin ataupun CIQ di Johor Bahru. Pada bulan Mei tahun ini, kedua-dua pemimpin Malaysia dan Singapura telah mengumumkan bahawa terminal di Singapura akan berada di Jurong East. Ini lapor portal berita Channel News Asia. Menurut pemahaman Kementerian Pengangkutan Singapura ataupun MOTS, Malaysia melihat premis komersial bagi projek kereta api berkelajuan tinggi Kuala Lumpur Singapura sebagai suatu hubungan terus antara dua pusat bandar raya itu. Itu yang telah dipersetujui. Bermaksud terminal itu akan diakhiri terminal kereta api laju itu akan diakhiri di Singapura, iaitu di Jurong East, tetapi SPAD telah merubah fikiran untuk mengakhirinya di CIQ di JB. Namun dengan menamatkan terminal tersebut di Johor Bahru, objektif ini pasti tidak akan tercapai. Itu mengikut pemahaman Kementerian Pengangkutan Singapura ataupun MOTS. Dalam sebuah temu bual dengan satu surat khabar Malaysia, Ketua Pegawai Eksekutif SPAD Muhammad Nur Ismail Muhammad Kamal telah ditanya mengenai stesen terakhir di Singapura yang telah menjadi isu tersebut. Menjawab soalan itu, Muhammad Nur Ismail berkata, seperti yang dipetik oleh surat khabar Malaysia itu, SPAD lebih berminat untuk mengakhiri laluan tersebut di kompleks CIQ yang telah sedia ada. Walau bagaimanapun, Singapura mahukan ia berakhir di Jurong East. Seperti mana SPAD ingin membangunkan bandar Malaysia, MOTS pula mahu menggunakan projek ini untuk memacu pembangunan di Jurong East. Jadi kedua-dua pihak mempunyai objektif yang tertentu. Tapi fokus utama Singapura adalah untuk membangun kawasan di Jurong East tadi. Jadi dia mahu kereta api cepat atau laju tadi berakhir di Jurong East. Jadi dalam masa yang sama dapat membangun ekonomi di Jurong East. Daripada perspektif SPAD, dengan mengakhiri laluan tersebut di CIQ, keseluruhan projek ini akan berada dalam sepadan negara Malaysia dan akan mempunyai kawasan dan kita Malaysia mempunyai kawalan penuh ke atasnya. Ia lebih dekat jika diakhiri di CIQ, ianya lebih dekat dengan Orchard Road berbanding di Jurong East. Tentunya SPAD juga mengambil kira pertimbangan ekonomi dan komersial Singapura untuk mencapai sesebuah persetujuan. MOTS berkata pihaknya dan Malaysia masih lagi perbincangan mengenai model komersial dan operasi projek landasan kereta api berkelajuan tinggi ini. Singapura telah mencadangkan bahawa perkhidmatan transit domestik, iaitu yang berhenti di 6 stesen di Malaysia, akan diselia secara berasingan daripada perkhidmatan ekspres antara Kuala Lumpur dan Singapura. Ini yang akan memberikan autonomi kepada Malaysia bagi memenuhi keperluan domestik dan manfaat terhadap Malaysia sendiri. Muhammad Nur Ismail juga dilaporkan sebagai berkata, oleh kerana stesen tambahan akan memberi kelebihan kepada Malaysia, Singapura tidak begitu tertarik dengan laluan transit tersebut. Bagaimanapun, selain harus mempertimbangkan aspek ekonomi dan komersial Singapura, kita juga, iaitu Malaysia juga harus menjaga kepentingan kita sendiri. Perlu ada tolak ansur supaya kedua-dua pihak mendapat manfaat daripadanya. Ini isu yang telah lama berlaku. Seperti mana isu robohnya stesen kereta api yang terakhir daripada Kuala Lumpur ke Singapura. Ini juga berlaku sekali lagi kerana Singapura sendiri mahukan kepentingannya. Ya, betul. Seperti yang kita tahu, Singapura adalah antara negara ASEAN yang menjadi tumpuan pelancong. Mereka akan mengambil kesempatan ini untuk membuat
kawasan negara mereka tu lebih menjadi tumpuan. Dulu kita ada Tanjung Pagar, di mana jika kereta api ke selatan dari Kuala Lumpur untuk ke Singapura, sebelum diakhiri di Tanjung Pagar, sebelum itu di Johor Bahru, stesen kereta api Johor Bahru, kemudian untuk masuk ke Singapura kita akan stesen terakhir kereta api Tanah Melayu adalah di Tanjung Pagar di Singapura. Tetapi stesen itu telah ditutup. Jadi untuk ke Singapura buat masa sekarang ini kita berakhir di Johor Bahru, kemudian kita harus melalui CIQ untuk masuk ke Singapura. Ini saya pernah naik kereta api daripada Kuala Lumpur ke Tanjung Pagar. Sangat orang kata sangat eksotik, kawasan yang stesen kereta api lama. Tetapi atas Tanjung Pagar ditutup juga kerana kerajaan Singapura sendiri mahu stesen itu ditutup. Jadi kadang-kadang Singapura ini mereka suka berdolak-dalik. Mereka mahukan sesuatu tetapi mereka tutup sesuatu. Jadi macam di Jurong East ini sebenarnya lebih jauh daripada Orchard Road. Sebab kawasan tumpuan di Singapura adalah Orchard Road. Ya, betul. Jadi jika berakhir di CIQ untuk masuk ke Singapura dan ke Orchard Road sangat dekat berbanding dengan Jurong East. Maksudnya Jurong East adalah kawasan yang agak ke utara Singapura. Maksudnya lebih selatan lagi. So jadi lebih selatan lagi daripada ke kawasan bawah selatan Singapura. Jadi kawasan itu agak tidak terbangun. Jadi saya rasa sebab itu Kementerian Pengangkutan Singapura berusaha mahukan terminal kereta api laju ini berakhir di Jurong East. Tapi dalam masa yang sama Singapura tidak bersetuju kalau Malaysia membuat stesen-stesen tambahan. Jadi menurut saya penyelesaian yang jalan tengah yang paling sesuai adalah izinkan Malaysia buat stesen tambahan yang Malaysia mahu, dan Singapura berakhir di Jurong East. Jadi dua-dua pihak mendapat keuntungan. Saya juga itu antara apa yang dibangkitkan antara SPAT dan Kementerian Pengangkutan di Singapura. Tetapi kos bajet, alang-alang kita buat sesuatu, gunakan Singapura kan mereka berperangai begitu kan. Tapi pendapat saya, kenapa Malaysia perlu membuat beberapa stesen tambahan adalah kerana faktor negara Malaysia ni, kita negara yang besar. Jadi untuk memudahkan rakyat Malaysia ke Singapura, tidak hanya tertumpu kepada satu stesen. Betul, benar. Jadi bukan sebenarnya Malaysia bukan nak ambil peluang untuk menarik keuntungan daripada projek ni, sebab Malaysia juga memikirkan strategis kedudukan Malaysia tu sendiri. Kalau kita cuma ada satu stesen, saya rasa akan jadi padat. Sebab tu dia perlukan beberapa stesen. Jadi dari pengguna dari tempat yang lebih jauh, mereka akan menggunakan stesen yang lain. Jadi kalau satu tempat, dia akan jadi macam terlalu padat lah menurut saya. Jadi bukan sebenarnya untuk mengambil keuntungan daripada projek ni, kalau dari sudut pandang saya lah. Faham. Itu antara berita yang kita dengar dari Singapura. Kita berehat sebentar sebelum kita masuk ekonomi dan bisnes. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN.
Bersama kami lagi, saya Nurbaya Hassan. Dan saya Radita Arman Muhammad. Hari ini 23 Jun 2015, hari Selasa, dan sekarang ini tepat jam 3.19 petang. Hari ini kita menyambut Ramadan yang ke-6. Ya. Kita masih lagi, Alhamdulillah, dengan cuaca yang sangat baik, membantu kita untuk berpuasa. Ya. Tak terlalu panas dan tak terlalu sejuk, Radi? Ya, betul-betul. Okay, sekarang kita teruskan dengan berita ekonomi dan bisnes. Ekonomi dan bisnes dalam kelompok Nusantara kita. Hari ini saya ingin sampaikan berkenaan 20 teratas pada tahun 2020 mengikut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia ataupun MATRADE sangat optimis bahawa Malaysia mampu berada pada kedudukan 20 negara pengeksport terbesar di peringkat global menjelang tahun 2020 nanti. Ketua Pegawai Eksekutif barunya, Datuk Zulkifli Mahmud berkata, ketika ini Malaysia berada di kedudukan ke-23 di dunia sebagai negara pengeksport terbesar. Malaysia berada di landasan tepat untuk memajukan lagi bidang ekspor menerusi perkembangan perniagaan pengusaha kecil dan sederhana ataupun PKS yang mencapai status syarikat multinasional. 3 perkara penting yang perlu diberi fokus untuk mencapai peningkatan kedudukan sekarang adalah mengembangkan lagi sektor ekspor dan meningkatkan pembabituan PKS di pasaran global. Selain itu, memastikan Malaysia kekal kompetitif dan berdaya saing, negara bukan sahaja perlu mengekspor produk tetapi juga perkhidmatan. MATRADE sentiasa menyokong usahawan Malaysia bagi menebusi pasaran antarabangsa menerusi produk dan perkhidmatan yang berkualiti. Antara program yang MATRADE adakan bagi menyokong sektor ekspor ini ialah E-Trade, Large Corp, Going Export ataupun GoEx dan Market Development Grant MDG serta kerjasama dengan institusi perbankan bagi tujuan pembiayaan. Setakat ini sebanyak 19% nilai ekspor disumbangkan PKS dan dalam sasaran dijangka jumlah itu akan meningkat sebanyak 25% menjelang 2020. Sangat membanggakan untuk kerajaan ataupun untuk negara Malaysia. Saya rasa cita-cita ini pasti akan tercapai kerana sekarang ini Malaysia berada di kedudukan yang ke-23 di dunia sebagai negara pengeksport terbesar. Ini salah satu income negara Malaysia, dan jika Malaysia boleh berada pada kedudukan 20 sebelum menjelang 2020, jadi kita masih saya rasa itu cita-cita itu boleh tercapai. 5 tahun lagi. Ya, 5 tahun lagi kan. Sebenarnya macam tak percaya lah kita dah sampai 2020 sebab bila saya perkataan 2020 yang saya ingat apa ya 2020 ni ialah waktu saya masih sekolah rendah. 2020 adalah wawasan 2020 dan itu adalah pertandingan melukis poster. Ya, itu saya ingat. Yang saya tahu. Lepas tu dah diam kan. Tak ada pasal 2020 dan sekarang bila dah nak dekat ni baru dia ada 2020 adalah sebuah wawasan yang dicipta oleh mantan Perdana Menteri kita Tun Dr. Mahathir. Pada ketika itu beliau sangat positif bahawa negara kita Malaysia boleh mencapai negara yang berwawasan, negara yang berdaya saing dengan ekonominya yang baik pada menjelang tahun 2020. Dan saya rasa pendidikan yang bagus, dan itu satu positivity ataupun sesuatu yang positif yang ada dalam pemikiran Tun Mahathir. Sebab itu sekarang ini bagi saya, kita lagi macam Radi kata tadi, lagi 5 tahun kita nak negara Malaysia nak mencapai tahun 2020 itu. Sebab itu sekarang ini Tun Mahathir sangat sensitif terhadap apa yang berlaku dalam negara Malaysia, supaya dia nak memastikan bahawa negara kita dapat capai wawasan 2020 itu dengan ekonomi yang bagus, dengan kadar taraf hidup rakyatnya yang selaras dengan ekonomi Malaysia. Sebab sekarang ini saya lihat
beliau banyak campur tangan dalam isu-isu negara. Ya, sebab dia punya satu misi yang dia sendiri laungkan, yang dia sendiri pegang, jadi dia harus capai wawasan yang dia nak tu. Betul, sebab saya rasa hanya dia saja yang dapat orang kata yang dapat tahu apa sebenarnya wawasan 2020 itu. Ya, kerana dia adalah salah satu Perdana Menteri yang menurut saya lumayan lama dia memegang jawatan tu. Sebab di antara sejarah Perdana Menteri Malaysia, dia lah satu-satunya menteri yang bertahan hampir 10 tahun lebih. Ya, betul. Dia antara yang lama dan beliau juga digelar bapa wawasan. Sebab itu dia mahu orang kata kekalkan cita-cita itu supaya kita dapat mencapai taraf negara maju. Bukan lagi negara membangun, negara maju. Dan melalui berita yang sampaikan tadi, PKS ataupun perusahaan kecil dan sederhana menyumbangkan ekspor yang terbanyak negara. Saya ingat lagi berita yang sampaikan dulu mengenai beberapa minggu kemarin mengenai plan bertindak strategik ASEAN untuk PKS yang akan siap menjelang November 2015. Mengenai kita di ASEAN ini sendiri ada lebih kurang 8,000 PKS. Jadi Malaysia adalah salah satunya, dan Malaysia adalah salah satu dan PKS adalah salah satu penyumbang terbesar terhadap ekonomi negara. Jadi saya harap benda ini berterusan, bukan saja dari segi produk, perkhidmatan juga kita boleh perkhidmatan yang berkualiti juga kita boleh sumbangkan terhadap kemajuan ekonomi negara. Sebelum kita berhenti berceloteh, berhenti berbicara untuk hari ini, ada apa lagi, Radi? Mengenai apa? Okey, saya nak sampaikan info tentang waktu berbuka bagi kawasan Kuala Lumpur dan sekitarnya. Jadi pada hari ini penduduk Kuala Lumpur dapat berbuka puasa pada jam 7.27 petang. 7.27 petang. Alhamdulillah, insyaAllah. Hari ini kita berbuka bersama ya, Radi. Sebelum mengakhiri rancangan, saya ada kata-kata bijak dari tokoh Muslim Indonesia, iaitu Gus Mus atau lebih dikenali sebagai Abdul Rahman Wahid, iaitu Presiden Indonesia keempat. Dari kata-kata yang berbunyi, muliakan manusia bererti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia bererti merendah dan menistakan penciptanya. Jadi seperti yang kita sering laungkan ialah salam cinta damai. Salam cinta damai buat pendengar Radio Durian Nusantara. Hingga kita ketemu esok. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa dari kami Durian Nusantara.